Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak mohon pertolongan daripada Anda semua untuk tekan butang subscribe karena itu adalah percuma dan membantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. Baiklah, hari ini, petang ini kita mau cerita siapakah ahli kabinet Anwar Ibrahim. Itu sebab perkongsian pada petang ini memang sangat luar biasa. Karena untuk makluman kamu semua, isi di dalam ulasan kali ini daripada awal sampai akhir akan menyenaraikan calon-calon menteri kabinet yang akan ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu ini ataupun minggu hadapan. Okey, baik. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, berikut adalah nasihat untuk Perdana Menteri, berhati-hati melantik menteri. Tolong saya untuk menghabiskan video ini kerana di dalam video ini daripada awal pertengahan sampai akhir kamu akan dengar ulasan yang tak pernah kamu dengar dan indikator menteri yang dilantik oleh Anwar Ibrahim. Ada beberapa nama yang penting, nama yang besar yang mungkin akan keluar. Saudara-saudara, jangan tengok Daim Zainuddin seorang saja sebagai orang luar dan teknokrat yang dilantik menjadi Menteri Keuangan. Orang masih ingat Daim kerana dia berjaya. Setelah lebih 20 tahun bersara, namanya masih dikaitkan dengan perkembangan politik negara terkini. Pemilihan Menteri Keuangan adalah sangat penting. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri tidak boleh ambil jawatan itu kerana bertentangan dengan dasar Pakatan Harapan bahawa Perdana Menteri tidak boleh menjadi Menteri Keuangan ataupun pegang jawatan kedua itu. Seelok-eloknya calon Menteri Keuangan biarlah di kalangan ahli parlimen. Tolak sebelah calon dari luar kerana pengalaman kita dengan ramai Menteri Keuangan dari sektor swasta adalah mereka yang tidak perform, malah sangat hambar dan membawa padah kepada negara. Kalau hendak pertimbangkan juga, wajib disiasat dan dihalusi latar belakang serta prestasi peribadi mereka, khususnya yang pernah menjadi Menteri Keuangan kedua dalam kerajaan-kerajaan dahulu. Wajib tengok rekod Suruhanjaya Security, sama ada mereka terlibat dengan jenayah perdagangan macam insider trading, mengubah wang haram dan sebagainya. Ini adalah kerana banyak penyelewengan dan manipulasi yang melibatkan berbilion ringgit duit rakyat jelata telah mereka lakukan seperti dalam pembelian saham Eagle Heights Plantation di Indonesia oleh Felda, di mana ia menderita kerugian modal lebih RM2 bilion atau boros menggunakan duit GLIC atau GLC mendirikan pencakar langit. Kita sudah ada pengalaman dengan Menteri Keuangan dari sektor korporat macam Dr. Mohamed Yaakob zaman Dr. Mahathir Mohamad dahulu yang menyusun semula aset korporat milik Bumi Putra untuk diberikan kepada tabung-tabung pelaburan berkaitan kerajaan seperti GLC, berikutan krisis keuangan Asia 1997-1998. Sampai hari ini, beliau masih berpengaruh ke atas banyak eksekutif GLC, GLIC. Pada zaman peralihan Dr. Mahathir, Abdullah Ahmad Badawi, kita ada almarhum Jamaluddin Jarjis yang terbongkar kekayaan luar biasanya dalam saman pembahagian harta oleh ibunya sendiri. Dia menjadi Menteri Keuangan kedua dan selepas itu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Zaman Abdullah juga muncul wunderkind Idris Jalla yang menjual harta Malaysia Airlines dalam skim aset bundling. Dia asalnya eksekutif syarikat Shell yang mengurus kilang Middle Distillate Synthesis MDS di Sarawak. Tengok apa jadi dengan MAS selepas habis asetnya dijual dan dipaksa bergabung dengan Air Asia. Zaman Najib Razak pula,
ada Abdul Wahid Omar dan Johari Abdul Ghani. Abdul wajib diingati sebagai famously berkata, model perniagaan 1MDB tidak lestari setelah skandal bilion ringgit melibatkan Najib itu meledak. Kemudian, sebagai pengerusi Perbadanan Nasional Berhad PNB, dia terlibat dengan pembinaan Menara 118 yang dianggarkan menelan belanja RM6 bilion. Apa pulangan yang boleh diharapkan oleh PNB dan pelabur skim amanah saham kelolaan PNB tidak jelas. Sejak April 2020, dia menjadi pengerusi Bursa Malaysia. Johari menjadi Menteri Keuangan kedua pada ketika pendedahan skandal 1MDB memuncak dan Najib menolong sahabat karibnya dari Indonesia, Peter Sondak, dengan mendesak Felda membeli ladang Eagle Height Plantation TBK. Akibat urus niaga itu, Felda rugi atas kertas RM2 bilion. Kemudian, masa pemerintahan Kerajaan Tebuk Atap Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, kita ada Tengku Zafrul Abdul Aziz. Rekod pencapaian atau kegagalan beliau ada untuk semua melihatnya. Akhir kalam, mohon Anwar dan orang kepercayaannya yang sedang mengatur pembentukan kabinet agar tidak melantik orang korporat yang rekodnya mencurigakan. Kalau tidak tahu atau kelabu, tanyalah kepada yang tahu. Parti-parti kerajaan perpaduan pula, tolonglah calonkan ahli parlimen yang berpengetahuan, bebas jenayah dan berintegriti. Kalau Anwar kata lantik kabinet bukan ganjaran, parti-parti kerajaan perpaduan janganlah pula jadikannya sebagai bahan ugutan. Ditulis oleh E. Kadir Jasin, bekas Ketua Pengarang kumpulan The New Street Times Press, Malaysia Berhad dan pernah menjadi penasihat media Perdana Menteri. Artikel ini disiarkan dari media sosial beliau. Sekian dulu untuk kali ini, saudara-saudara. Itulah dia. Kita mengharapkan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya membentuk kerajaan, membentuk kabinet yang benar-benar telus seperti yang dijanjikan oleh beliau. Namun demikian, setakat pada petang ini, Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10, telah pun menunaikan janji beliau, yaitu menolak gaji Perdana Menteri, mahu memotong gaji menteri dan timbalan menteri. Juga beliau juga telah menyatakan bahawa lantikan dalam kabinet bukan ganjaran dan tidak akan berdasarkan hierarki dalam parti. Itulah yang kita ingini. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.